Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Babu salati al-jumu'ah. Babu salatil jumu'ah. Bab sembahyang Jumaat. Salatul jumu'ah raka'atani. Salat Jumaat itu 2 rakaat. Tu'addayani fil yaumil ma'ruf, yang ditunaikan pada hari yang diketahui, hari yang ma'ruf, hari iaitu hari Jumaat lah. Fi waqti zuhri, pada waktu zuhur. Wal mu'tamadu, pandangan yang mu'tamad, annaha salatun mustaqillatun. Solat Jumaat dikira solat yang berasingan. Walaysat zuhran maqsurah, tetapi bukan solat zuhur yang dikasarkan. Bukan solat zuhur yang dikasarkan. Bahkan dia solat yang khusus. Maknanya Allah ganti sembahyang zuhur dengan sembahyang lain, namanya sembahyang Jumaat. Walihada salatul zuhri la tughni an imkanil jum'ah. Kerana itu sembahyang zuhur tidak mengkayakan daripada ma'a imkanil jum'ah, tidak dapat menggantikan, solat zuhur tidak dapat menggantikan daripada dimungkinkan melakukan Jumaat idza lam yadhikil waktu, jika tidak sempit masa. Maknanya kalau masa ada, boleh ditunaikan Jumaat, tak boleh seorang tu sembahyang zuhur ganti daripada Jumaat. Itu kata salatul zuhri la tughni, tidak mengkayakan, tidak memadai untuk menggantikan sembahyang Jumaat jika mampu dibuat Jumaat apabila masa tidak sempit, masa masih panjang lagi. Tapi kalau masa pendek dah, kalau kita buat Jumaat tak boleh sebab ia ada khutbah kan, maka ketika itu terpaksa buat zuhur lah. Fadilatuha, kelebihan sembahyang Jumaat, hiya afdalus salawatil mafruḍah, ialah sembahyang yang paling afdal, sembahyang fardu paling afdal. Wa jama'atuha afdalul jama'at, dan jamaah pada Jumaat itu seafdal-afdal jamaah. Wa hiya min khususiyati hadhil ummah, dan sembahyang Jumaat ini ialah khususiat umat Nabi kita. Wa fil hadithi, terdapat dalam hadis, as-salawatul khamsu, sembahyang 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ati, satu Jumaat kepada Jumaat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhan, satu Ramadan kepada Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, menjadi kafarah bagi dosa yang antara keduanya, idza jtunibatil kabair, jika dijauhi daripada dosa besar. Jadi sembahyang dengan sembahyang Jumaat, dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang dalam masa tersebut, dosa-dosa kecil, Allah Ta'ala ampunkan dengan sebab kita buat ibadat tersebut, selama mana kita menjauhi daripada dosa besar. Dalam hadis yang lain disebut, man ghassala yawmal jum'ati waghtasala, siapa yang mandi dan irtasala. Makna sini ghassala dengan makna wuduk, irtasala dengan makna mandi. Makna orang berwuduk dan juga dia mandi. Mandi hari Jumaat. Wa bakkara wa btakara, dia segera dan dia bersungguh-sungguh untuk menyegerakan pergi ke Jumaat. Bakkara, pagi awal. Wa btakara, pergi dengan lebih awal lagi. Kiranya lepas daripada subuh tu dah dikira dah waktu untuk kita pergi Jumaat. Wa masya, dan dia berjalan. Walam yarkab, dan dia tidak menunggang kenderaan. Wadana minal imam, dan dia duduk hampir dengan imam. Dana ni duduk dekat dengan imam. Fastama'a walam yalghu, dia mendengar khutbah dan dia tidak buat lara. Dia tidak buat benda yang lara dan juga benda sia-sia. Dia dengar penumpuan pada khutbah. Kana lahu bi kulli khutwatin, adalah baginya pahala dengan setiap langkah, amalu sanah, ibadat amalan setahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala berpuasa setahun dan pahala berqiyamulai setahun. Setiap satu langkah seumpama dapat pahala puasa setahun, qiyamulai setahun. Kalau 2 langkah, banyak langkah, bayangkanlah. Okey. Sanatu faradiyatiha, bilakah tahun difardukan Jumaat? Furidat bi Makkah, Jumaat ini difardukan di Mekah. Lailatul Isra'i wal Mi'raj, pada malam Isra' Mi'raj. Wa awwalu man sallaha, orang pertama yang melakukan solat Jumaat ialah As'ad bin Surarah.
sahabat Nabi nama As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu ma'a Mus'aib ibni Umair, dengan Mus'aib bin Umair. Dia ni buat di mana? Nahiyata Quba al-Madinah, pada satu pihak ni satu kawasan daripada pihak Quba. Quba ni nama kampung di Madinah. Masjid Quba tu duduk di perkampungan Quba lah. Jadi yang pertama didirikan didirikan Jumaat ialah di Quba oleh As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab ibn Umair. Walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Nabi tidak sembahyang Jumaat di Mekah. Kenapa? Li'adami tamakkunihi, kerana tak mampu nak sembahyang kat Mekah. Sebab sembahyang Jumaat ni kena buat secara terbuka. Di Mekah tak boleh sebab ada tekanan dan juga ancaman orang Quraisy. Liqaunil muslimina mustakhfin, kerana orang Islam di Mekah mustakhfin, bersembunyi. Bersembunyi. Tandalah makna tu. Awak duk dengar saja ke saya baca? Kita mengaji dengan mana-mana kitab guru, kita mengaji, kita tanda dengan niat kita belajar, kita boleh ajar balik orang apa yang kita belajar. Faham tak? Jadi persiapkan diri kita dengan kelengkapan dia, senjata dia, pena ke, tulisan ke, highlighter ke apa. Mana kita boleh ajar balik orang nanti. Ilmu ni bukan berhenti sini. Awak admit, awak praktik tak ni admit awak belajar dulu? Praktik tak sekarang? Sekarang praktik tak admit? Tak lah. Ada subjek awak tak praktik tak? Geografi awak tahu, jalan maklumat awak praktik tak? Awak tahu je lah. Ada benda contoh ni, ilmu apa awak praktik tak? Ilmu ni awak praktik sampai mati . Jadi kalau awak salah faham, awak tak catat balik tak elok-elok, awak tak topik elok-elok. Jadi awak mari saja lah, macam orang pergi mengaji di masjid lah. Tak apalah sebab dia orang awam. Awak ni pengajian Islam. Jadi tanda bagi topik perkataan, tujuan apa? Kita nak faham, nak untuk ajar orang lain pula lepas ni. Baik. Syurutu wujubil jum'ati sab'an. Syarat wajib Jumaat ada 7. Pertama, Islam. Fala tajibu 'alal kafiril asli. Tidak wajib atas orang kafir asli. Orang kafir asal lah, tak wajib. Tapi dia berdosa kerana tak sembahyang. Kenapa tak wajib? Kerana dia tidak ada syarat dia. Syarat yang mewajibkan sembahyang ialah Islam. Dosa kenapa? Kerana tidak Islam. Jadi dosa-dosa amalan kerana tak Islam itu dikira dosa juga. Wa tajibu 'alal murtad. Jumaat wajib ke atas murtad. Macam mana nak sembahyang dia murtad kan? Bukan wajib masa tu. Wajib bila nanti dia masuk Islam balik, dia kena qada. Fayaqdiha zuhran. Hendaklah dia qada sembahyang Jumaat menjadi sembahyang zuhur idza raja'a ilal Islam, kalau dia kembali kepada Islam. Ni kalau lama lah. Kalau dia kembali pada masa tu juga Jumaat ada, maka kena sembahyang Jumaat lah kalau cukup syarat. Yang kedua, syarat wajib ialah bulugh, balik. Fala tajibu 'ala as-sabiyyi wa tasihhu minhu idza kana mumayyizan. Tidak wajib Jumaat atas kanak-kanak, tetapi Jumaat sah jika kanak-kanak itu mumayyiz. Dia sah sembahyang. Budak kecil yang dah mumayyiz sembahyang dia sah, tapi tak wajib. Dan dia tidak dikira daripada ahli 40 orang Jumaat tu. Yang ketiga, al-aqlu, akal. Fala tajibu 'alal majnun. Tak wajib sembahyang Jumaat atas orang gila. Wala tasihhu minhu. Dan bukan sekadar tak wajib dan tidak sah. Kanak-kanak tak wajib tapi sah. Tapi orang gila tak wajib dan tidak sah. Yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Fala tajibu 'alal 'abdi. Tidak wajib Jumaat atas hamba. Walau muba'adan, walaupun hamba muba'ad. Apa itu hamba muba'ad? Hamba muba'ad tu apa? Hamba yang separuh-separuh. Sebahagian dia, separuh tu maknanya sebahagian dia merdeka, sebahagian lain hamba. Faham tak? Dia seorang, tapi dia tu bukan hamba keseluruhannya. Dia hanya hamba sebahagian dan merdeka sebahagian yang lain. Faham tak? Macam mana tu? Separuh-separuh tu. Macam mana boleh jadi muba'ad? Awak kata faham, awak angguk lah. Bila saya tanya faham. Macam mana boleh jadi muba'ad? Hamba muba'ad ni makna yang dibahagi-bahagikan. Makna dia
Sebahagian dia merdeka, sebahagian dia masih hamba. Macam mana? Mana yang masih merdeka, mana yang masih hamba? Kaki ke tangan, kepala ke perut ke? Cuba fikir macam mana separuh-separuh tu, macam mana? Macam mana? Dia tadi kata faham apa separuh, macam mana? Macam mana? Siapa boleh jawab? Siapa jawab saya beri duit lah. Nampak ada bawa beli duit apa dia? Macam mana? Tadi kata saya faham hamba separuh. Mana hamba separuh? Tak faham lagi lah tu. Macam mana hamba separuh tu? Siapa nak try? Belakang sana. 3 orang ni. Apa macam mana hamba separuh? Macam mana? Cuba tengah fikir macam mana boleh jadi separuh-separuh. Macam mana? Tak ada. Nak jawab. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Senyap belaka Allah. Tak mau cuba. Macam mana? Okey, sila. Ada 2 Tuhan, lepas tu? Belum merdekakan dia. Betul. Awak nak apa ringgit? Ada berapa saya kata tak boleh, saya kena beri boleh ada RM10. Ada RM10. Ambil ambil wak minum. Ambil saja, tak apa. Ada 2 tuan. Dia dimiliki oleh ramai. Contoh 2 tuan, contoh je lah. Dimiliki oleh ramai. Jadi salah seorang tuan ni merdekakan dia. Jadi dia hamba separuh lah. Belajar dah belum ni? Belajar dah sebelum ni? Dah? Lepas tu? Awak kena kongsi ada orang? Macam mana? Siapa yang jawab jawapan tu? Awak belajar dah sebelum ni? Mana? Tak belajar lagi? Lepas tu? Search? Google? Google lah. Jadi hamba mubaat. Yang kedua, hamba mukata ataupun mukata. Mukata ni hamba yang buat perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya. Menebus dirinya, makna kalau dia kata saya nak bayar, nak tebus diri saya, tuan dia akan beri. Tuan tak bebaskan dia, tuan dia akan benarkan dia bekerja untuk cari duit untuk bayar tebusan diri dia. Hamba yang buat perjanjian itu dipanggil hamba mukatab. Hamba mukatab. Faham tak tadi hamba mubaat macam mana berlaku? Faham tak? Seorang hamba. Awak ada faham tanya, seorang hamba. Dia bagi 2 orang. Dia ni milik 2 orang. Maknanya seorang tu dipakat beli seorang hamba. Bayar separuh-separuh. Jadi hamba seorang ni, pemilik tuang seorang ni, dia merdeka bahagian dia. Bahagian merdeka maknanya dia merdeka separuh, dia hamba separuh. Bukan badang tu. Badang tu tak boleh nak bahagi. Cuma kalau sebelum ni dia kerja untuk 2 orang kan, sebab 2 orang tuan dia kan. Makna dia sekarang ni hanya bekerja sehari je kepada tuan yang masih tuan. Selagi tu dia bebas. Faham tak? Jadi tidak terikat. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, az-zukuratu wa tasihu ni, maka tidak wajib ke atas hamba walaupun hamba mubaat ataupun hamba mukatab. Wa tasihu minhum, tetapi semayang tu sah kalau mereka pergi semayang juga. Hamba pergi semayang Jumaat, semayang sah.
Tak perlu buat zuhur dah. Yang kelima, az-zukuratu, lelaki. Syarat wajib jemaah ialah lelaki. Fala tajibu 'alal mar'ah, tidak wajib atas perempuan. Wala 'alal khunsa, ataupun atas khunsa. Wa tasihu minhuma, tetapi sah. Orang perempuan mari sembahyang Jumaat, sembahyang sah lah. Selesai sembahyang dia, tak payah sembahyang zuhur dah. Cuma dia tidak wajib dan tidak dibilang daripada 40. Yang keenam, as-sihhah. Bukan, betul lah, as-sihhah. Sihat. Sihat ni sihat. Fala tajibu 'alal marid, tidak wajib jemaah atas orang sakit. Alladhi yashukku 'alaihi al-hudur, yang sukar untuk hadir. Orang sakit yang payah nak mari sebab jemaah ni kena pergi masjid. Jadi orang sakit dia nak berjalan payah, nak keluar rumah payah. Maka tidak wajib jemaah. Kama syaqqatil masyi fil matar, seperti sukar berjalan ketika hujan. Hujan lebat, ribut betul contohnya. Maka dikira rukhsah, dikira uzur, tak wajib Jumaat. Fa idza hadara ba'da zawal, andai kata orang sakit ini hadir selepas daripada gelincir matahari. Dia sakit, tapi katakanlah dia sakit tu dia paksa juga, ataupun orang paksakan dia keluar untuk pergi ke perubatan, pergi rawatan ke apa kan. Lepas tu betul lah dia singgah di masjid selepas daripada zuhur dah. Selepas masuk waktu zuhur dah, lepas zawal, selepas gelincir matahari, maka ketika itu fala yajuzu lahu linsiraf. Tak boleh dia bersurai, tak boleh dia pulang. Sebab apa? Sebab sakit itu rukhsah, kerenganan untuk tak pergi Jumaat. Sekarang ni dia dah ada di masjid dah. Dia sakit, dia dah ada di masjid waktu zuhur. Maka boleh tak dia kata saya sakit, saya tak mau sembahyang Jumaat, tak boleh dah, baru sampai dah situ, teruskan sembahyang Jumaat situ. Yang kita benarkan tak wajib pergi Jumaat ni sebab dia sakit. Sekarang ni bila sakit, dia contohnya orang paksa dia keluar, atau orang keluarkan dia, atau pergi rawatan, tiba-tiba singgah di masjid lepas zuhur, maka dia wajiblah sembahyang Jumaat tu. Illa idza syaqqa alaihi lintizar, kecuali jika sukar untuk tunggu. Kalau pergi sakit tu dengan apa nama ni, dengan jarum-jarum semua, dengan beg-beg air semua tu, kalau gitu tak boleh, tak perlu tunggulah. Masyaqqatan syadidatan, kesukaran yang sangat, la tuhtamalu, yang tidak dapat ditanggung. Kalau gitu tak apalah dia keluar, dia duduk situ pun dia tak boleh sembahyang tenang sebab tak selesa. Maka ketika itu bolehlah walaupun dia berada di masjid dah. Yang ketujuh, al-iqamah. Syarat wajib ialah orang yang bermukim. Iqamah ni makna orang bermukim. Fala tajibu 'alal musafiri, tidak wajib Jumaat ke atas musafir. Apa makna musafir? Yang musafir yang telah berada dalam musafir sebelum subuh Jumaat ataupun sebelum tu lagi. Maknanya dia pada hari Jumaat, sebelum subuh Jumaat, dia telah berada dalam keadaan musafir. Tak kira lah sebelum subuh tu makna malam ke, kemarin ke, sebelum tu ke, tetapi dia sekarang ni berada dalam musafir, maka dia tidak wajib Jumaat. Adapun orang yang musafir selepas daripada subuh Jumaat, lepas masuk waktu subuh, terbit fajar, dia musafir, pukul 8 dia pergi Kuala Lumpur contohnya, maka Jumaat tetap wajib. Faham tak? Sebab dia berada pada hari Jumaat dalam keadaan belum bermusafir penuh. Dia telah musafir setelah siang hari, setelah masuk hari Jumaat, maka Jumaat wajib. Ni adapun orang yang telah dalam keadaan musafir, Jumaat tidak wajib, kerana syarat wajib Jumaat ialah iqamah. Wa tajibu 'alal mustawtini, dan wajib ke atas mustautin min babi aula, daripada bab lebih lagi lah, lebih aula lagi lah. Okey, dia ada berapa istilah. Mana? Istilah mukim dan mustautin. Satu lagi musafir. Musafir ni jelaslah orang yang berada dalam keadaan safar, dan safar dia keluar daripada kawasan permukiman dan mustautin dia. Itu orang musafir. Okey, ada dua istilah. Pertamanya istilah mukim dan istilah mustautin. Ada beza tu. Ambil perhatian ni. Lepas ni kehidupan awak akan banyak melibatkan berjalan dan ni awak kena tahu hukum. Apa dhabit? Dhabit makna penentuan orang mukim. Huwa allazi nawal iqamata, orang yang meniatkan duduk iqamah. Iqamah ni makna menetap, fi baladin, pada suatu negeri, arba'ata ayyamin fa akthara, 4 hari dan lebih.
Kalau dia nak duduk satu kawasan, satu tempat, 4 hari penuh dan lebih, ghaira yaumai dukhuli wal khuruj, lain daripada hari masuk dan hari keluar. Hari masuk tu makna hari sampai, hari keluar tu makna hari yang dia musafir keluar. Tak dikira hari masuk sampai, tak dikira hari keluar. Dia duduk di situ 4 hari penuh. Wa fi niyatihi, pada niat dia, arruju' ila watanihi, dia nak kembali kepada kampung asal dia, negeri asalnya, walau ba'da zamanin tawil, walaupun selepas masa yang panjang. Orang ini dipanggil orang mukim. Dia tu berstatus iqamah. Orang mukim ni berstatus iqamah. Faham tak? Saya ulang balik. Orang bermukim ni orang yang datang pada satu tempat, nak duduk di situ 4 hari penuh, tidak termasuk hari sampai dan hari keluar. Maka orang itu telah dia dikira sebagai status mukim. Mukim dia wajib Jumaat lah. Dia bukan musafir lagi, mukim. Awak mari Yuniza baru ni balik kan, cuti, mari Yuniza balik contohnya, berapa hari awak duduk sini? Berapa hari? Sampai study week lah kan? Tak, lebih daripada 4 hari. Jadi sampai sahaja di Yuniza ini, anda telah dikira bermukim di sini, maka wajib Jumaat. Tak perlu tunggu 4 hari. Sebab dia nak duduk, dia dah ada niat nak duduk 4 hari dan lebih. Faham tak? Jadi sampai sahaja di Yuniza ni, awak tak boleh dah jamak kosong, awak tak boleh sapu khuf 3 hari ya. Saya semalam boleh lagi. Faham? Sebab apa? Sebab awak telah dikira bermukim. Okey, contoh orang polis duduk satu negeri, dia dihantar untuk bekerja di negeri ni lama, bertahun-tahun. Dia tu mukim ke mustautin? Dia masih mukim kalau kampung tu dia tidak niat untuk duduk situ ni. Dia niat nak kembali pada kampung asal. Dia bukan nak duduk situ. Walau ba'da zamanin tawil, walaupun tempoh masa yang lama. Awak nanti kena pergi kerja di Sabah contohnya. Lamalah 2, 3, 4 tahun duduk Sabah. Jadi status awak di Sabah tu apa dia? Awak bukan orang situ, awak nak balik semula ke Semenanjung. Awak masih dikira bermukim sepanjang duduk di sana walaupun bertahun-tahun. Sebab apa? Sebab dia tidak ada niat nak kekal. Dia kata kalau dapat bertukar, nak baliklah Semenanjung, nak balik kampung asal. Maka dia di Sabah sana, dia dikira sebagai orang yang bermukim. Faham Jumaat wajib, okey. Cuma orang mukim ni dia tidak dibilang daripada 40 orang. 40 orang tu ialah mustautin kan. Maka dia wajib Jumaat, tapi tidak dibilang daripada ahli Jumaat. Ahli Jumaat, faham Ahli Jumaat tu 40 orang. Awak wajib pergi sembahyang Jumaat di Masjid Yuniza, orang lelaki. Tetapi awak tidak dibilang daripada 40 orang sebab awak bukan penduduk sini. Faham? Kecuali orang memang kampung di sini. Itu mukim. Yang kedua, dhabitul mustautin. Mustautin huwa alladhi la yad'anu ay la yusafiru. Orang yang tidak berpindah, bergerak, bermusafir, saifan wala syita'an, pada waktu musim panas, saif, wala syita' atau musim sejuk, illa lihajatin, kecuali ada hajat. Fatajibul jum'atu 'alal mukim wal mustautin, maka Jumaat itu wajib kepada orang bermukim dan mustautin. Okey, orang mustautin ni apa? Orang mustautin ialah orang yang duduk di tempat itu secara kekal. Nak duduk situ. Bahasa kita nak mati situ lah. Dia tidak musafir kecuali ada hajat je. Ada hajat je. Mana? Bukan duduk situ sentiasanya. Kadang-kadang dia keluar kan. Ada kerja, ada outstation. Ada kadang pergi offshore dan seumpamanya. Macam-macam lah. Itu tidak dikira tu. Balik saja di kampung dia dikira di status mustautin. Walaupun dia balik sekejap. Sebab itu kalau kita keluar daripada, contohnya lah, awak keluar daripada Yuniza, awak nak pergi ke mana? Awak nak pergi ke Besuk. Yuniza dan Besuk cukup tak kilometer? Cukup tak 2 marhalah? Cukup. Tetapi kampung awak di mana? Kampung awak di Setiu contohnya. Ataupun kampung awak di Bolehan Kuntung. Kampung Kuntung, Setiu lah makna dalam perjalanan. Jadi awak lalu kampung awak, masuk kawasan kampung, awak telah dikira putus musafir. Musafir tu putus.
Nanti jamak qasar akan terlibatlah ni istilah ni. Masuk kampung awak, awak telah mutuh musafir. Jadi tadi asal kalau kita daripada Yuniza ke Besut, Tembila contohnya, cukup kilometer. Tetapi kerana kita masuk kampung kita, kita telah putus musafir. Faham tak? Maka kena start baru. Keluar pada kampung, baru start kira balik jarak. Jadi tak cukup lah. Kira semula jarak tak cukup. Tapi kalau awak lalu jalan lain, contohnya awak tak lalu jalan guntung, jalan dalam ni lah, kita lalu jalan pantai dan seumpamanya tak, jalan lain, tak lalu kampung kita, tak putus. Faham jadi mustautin ni ialah tempat yang mana kita nak duduk atau menetap secara tetap. Awak balik kampung awak, contoh sehari je, awak duduk di sini, contohnya 2-3 bulan, awak nak balik kampung, cuti sehari 2, awak boleh jamak qasar tak kampung? Boleh tak jamak qasar? Balik sehari 2 hari je, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Entar. Boleh tak? Tak boleh? Mana se? Eleng ke? Boleh tak? Sebab apa tak boleh? Kita sehari 2 hari je. Tak boleh? Tak kita. Boleh tak ni orang perempuan? Awak balik kampung awak sehari 2 hari je. Boleh ke tak? Jamak qasar. Anggur. Tak tahu. Mendasar tu tak tahu ni. Tengok lah. Lepas tu saya kata jangan tak beri perhatian pengajian macam ni. Awak ingat awak tahu ni ibadat. Kalau awak salah buat, awak tak usah sembahyang awak. Awak nak? Nampak tak? Jawapannya tak boleh. Kampung awak tu, tempat mustautin awak, balik sehari pun, awak balik sekejap pun awak tak boleh. Awak balik kampung awak, dah sampai sehari, singgah sekejap, dah jamak qasar situ tu. Faham tak? Walaupun sekejap awak singgah nak ambil baju contohnya, putus musafir awak. Dah macam mana? Kita keluar balik lah, keluar baru start balik kira baru. Kira jarak yang baru. Faham tak ni? Ingat molek-molek tu. Ada nak tanya-tanya? Ada nak tanya? Kalau tak faham, tanya. Okey. Jadi bila mustautin tempat tu kita pergi tempat mustautin, maka tempat tu telah, kalau dalam masalah musafir, telah putus musafir kita. Baik. Wa tajibul jum'atu 'ala man sami'a al-azan. Wajib Jumaat ke atas orang yang mendengar azan min tarafil qaryah, daripada hujung kampung, awil baldati atau negeri, mimma yalil balad allazi tuqamu fihi al-jum'ah, daripada negeri yang didirikan Jumaat, ma'asukuni rih, dalam keadaan angin yang tenang, wasauti, dan suara tenang, suara yang hening tenang. Okey, nak cerita apa? Kampung kita tak ada Jumaat kerana tak cukup orang. Kampung sebelah buat Jumaat. Tajibul jum'atu, wajib Jumaat atas orang yang dengar azan daripada hujung kampung atau hujung negeri yang mengiringi negeri yang didirikan Jumaat. Dalam keadaan dengar azan tu, kalau angin tenang, tak ada, maknanya kalau tak ada angin kita boleh dengar, ataupun suara dengan suara yang makna dalam keadaan suara biasa. Jadi makna apa? Kalau kampung kita tak ada Jumaat, tapi kampung sebelah ada Jumaat, makna kalau orang azan tu boleh dengar suara sampai kepada kampung kita, wajib kita kena pergi Jumaat, pergi kampung sebelah. Faham tak okey. Boleh? Aqsamun nas fi huduril Jumaah. Orang, bahagian manusia pada hadir Jumaat, sittatun, ada 6 jenis. Pertama, man tajibu alaihi wa tasihu minhu wa tanaqidu bihi. Orang yang wajib, sah dan dikira. Tajib ni wajib Jumaat, tasihu sah Jumaat, tanaqidu dikira. Dikira Jumaat, maknanya dia dikira bilangan. Siapa dia? Al-mustautinu ma'a tawaffuri baqiyati syurutil wujub. Orang mustautin beserta sempurnanya baki syarat-syarat wajib lain. Satu. Yang kedua, man tajibu alaihi wa tasihu wa la tanaqidu. Orang yang wajib Jumaat dan sah Jumaat tapi tidak dikira.
Siapa dia? Al-muqimu, orang mukim ma'a tawaffuri baqiyati syurutil wujub, serta cukup baki syarat-syarat wajib. Yang ketiga, man tajibu alaihi wala tasihhu minhu wala tan'aqidu bihi, orang yang wajib Jumaat tapi tidak sah dan tidak dikira, iaitu orang murtad. Murtad wajib Jumaat. Sah tak? Tak sah sebab dia murtad. Dikira tak? Tak dikira sebab dia tak sah sembahyang. Yang keempat, man la tajibu alaihi wa tasihhu minhu wa tan'aqidu bihi, orang yang tidak wajib Jumaat tetapi sah Jumaat dan dikira. Siapanya? Al-maridul mustautinu, orang sakit yang bermustautin. Wa misluhu kullu man bihi uzrun min a'dzari Jumaah, dan seumpamanya ialah orang yang ada uzur daripada uzur Jumaat lain. Sama. Uzur Jumaat lain, contohnya dia apa? Uzur Jumaat dia sakit lah, biasanya sakit, maknanya dia dah wajib dah Jumaat tapi dia pergi juga Jumaat, maka Jumaat dia sah, dia dikira daripada ahli Jumaat walaupun tidak wajib Jumaat. Okay. Yang keenam, man la tajibu alaihi wala tasihhu min wala tan'aqidu bihi. Tinggal tak nombor 5 kan? Nombor 5, man la tajibu alaihi, orang tak wajib, wa tasih minhu, tapi sah, wala tan'aqidu bihi, dan tidak dikira. Tidak wajib tapi sah tetapi tidak dikira, iaitu al-musafir, orang musafir. Dia tak wajib Jumaat tapi kalau dia pergi sembahyang Jumaat juga sah. Dibilang ke tidak? Tidak dibilang. Wal abdu, hamba, wasabiyul mumayyizu, anak-anak yang mumayyiz dan juga perempuan. Yang keenam, man la tajibu alaihi, orang yang tak wajib Jumaat, wala tasihhu minhu, dan tidak sah, wala tan'aqidu, dan tidak dikira, iaitu al-kafirul asli wal majnun, orang kafir yang asal dan juga orang gila. Okey. Masailu fi ma taqaddama, masalah-masalah pada yang telah lalu. Lau hadara jami'u man talzamuhumul jum'atu ba'da zawal, kalau hadir ke masjid semua orang yang wajib Jumaat selepas daripada zuhur, fayajuzu lahumul insiraf, harus mereka beredar malam yuhrimu bis-salah, selama mana mereka belum ihram, takbiratul ihram dengan sembahyang Jumaat. Boleh nak beredar. Illal marida, kecuali orang yang sakit, fala yajuzu illa idza zadatil masyaqqatu bihaisu la tuhtamal, kecuali orang sakit, maka tak boleh, tidak harus dia beredar kecuali jika bertambah masyaqqah, kesukaran, sekira-kira kesukaran itu la tuhtamalu, tidak tertanggung lagi. Kalau hadir orang man la talzamuhul Jumaah, orang yang tak wajib Jumaat, dia hadir. Orang tak wajib Jumaat, dia hadir. Contoh apa? Dia musafir. Dia mari sembahyang, mari ke masjid. Dia tak wajib Jumaat kan? Dia mari ke masjid. Boleh tak dia nak balik semula, tak puas sembahyang? Tengok Tok Imam khutbah, Tok Imam ni panjang khutbah. Dia pun balik hotel dia. Boleh tak? Boleh nak insirah, boleh nak beredar selama mana orang belum start sembahyang. Allahu Akbar. Faham tak? Kecuali orang sakit je. Orang sakit dia kena, sebab orang sakit ni dia dibenarkan tinggal Jumaat kerana sebab sakit. Dah kerana suka nak berjalan, sekarang ni dia ada situ dah. Dia situ dah wajib lah. Tapi orang-orang yang tak wajib Jumaat yang lain, dia boleh beredar sebelum daripada start takbiratul ihram solat. Okay. Yang kedua, tundabul jama'atu fi salati zuhri, disunatkan berjemaah pada sembahyang zuhur lil ma'dzurini 'anil jum'ah. Lil ma'dzurini 'anil jum'ah, bagi orang yang uzur daripada Jumaat. Kita musafir, kita tak mau sembahyang Jumaat, kita tak wajib Jumaat, jadi kita nak sembahyang zuhur kayak gitu, kita sunat buat berjemaah. Faham tak? Tundabul jamaah, sunat berjemaah pada sembahyang zuhur, bagi orang yang uzur daripada Jumaat. Yukhfunaha, dan cara dia sembunyikanlah. Kita berhenti kat masjid ni, kita ni kita apa nama ni, tak apalah, kita tak payah berhenti lagi lah, tak payah sembahyang lagi lah contohnya. Nampak tak? Jadi boleh dia tak sembahyang lagi, sehinggalah apa nama ni,
uh, dia kata kat dia nak buat jemaah sendiri sembahyang zuhur, boleh. Dan hendaklah dia sembunyikan sembahyang tersebut. Maknanya janganlah sembahyang terbuka, takut nanti kan orang ingat ni golongan mana ni tak boleh ikut jemaah ni. In khafiya unzuruhum, kalau uzur mereka tersembunyi. Uzur tersembunyi maknanya orang tak tahu dia ni orang, kalau dia musafir orang boleh tahu uzur dia ni musafir, dia tak ikut kita Jumaat sebab dia nak buat sembahyang zuhur, tak apalah. Kalau uzur yang tersembunyi, contoh dia sakit ke doktor, itu uzur tersembunyi. Maka uzur-uzur yang orang tak nampak ni, kalau dia nak sembahyang zuhur, sunat dia berjemaah juga. Yang ketiga, la yasihu li ghairil ma'dzur an yuhlima bi-dhuhri qabla salamil imam min salatil Jumaah. Tidak sah bagi selain orang yang uzur untuk dia ihram dengan sembahyang zuhur. Untuk dia ihram sembahyang zuhur ni maksud untuk dia start sembahyang zuhur. Untuk dia ihram sembahyang zuhur maknanya dia start takbir sembahyang zuhur sebelum imam salam daripada sembahyang Jumaat. Orang ni orang yang tak ada uzur. Kalau orang ada uzur tak apa. Perempuan haid, perempuan haid pula. Perempuan contohnya. Perempuan ni tak wajib Jumaat kan. Ataupun orang yang sakit. Dia ada uzur kan. Jadi kalau tu imam sembahyang kat masjid, dia boleh dah sembahyang kat rumah. Dia boleh dah sembahyang kat rumah. Sebab apa? Sebab dia tinggal Jumaat kan uzur. Tetapi li ghairil ma'dzur, orang yang tidak uzur, contohnya orang yang sengaja tak sembahyang Jumaat, ataupun dia tak ada uzur, dia lalai lepas daripada aktiviti koko hari Jumaat dia pun tidur. Dia tidur tak ada orang gerak dia, bangun sembahyang zuhur dah masuk dah waktu Jumaat, orang sembahyang Jumaat dah. Boleh tak dia nak sembahyang zuhur seketika itu? Tak boleh. Dia tak boleh sembahyang zuhur lagi sebelum imam beri salam. Lepas imam beri salam, barulah boleh dia sembahyang zuhur. Faham tak? Faham tak ni kesenyak belaka ni? Jadi dia hanya boleh sembahyang zuhur selesai imam beri salam pada sembahyang Jumaat. Sebab selama mana Jumaat ada, dia boleh pergi lah. Okay. Yang keempat, yundabur liraji, disunatkan bagi ar-raji zawala uzrihi, orang yang mengharapkan hilang keuzurannya, ta'khiruz zuhri, dia mengakhirkan zuhur hatta yai'asa min huduril Jumaah, sehingga dia putus asa. Yai'asa ni putus asa min huduril Jumaah, daripada hadir Jumaat. Dia sakit ni, sakit. Jadi diharap sakit dia baik. Contoh sakit awak tahu baik tak ni, contoh sakit perut lah. Dia ceret ni tak boleh lagi main Jumaat, lagi habis kotor sejik. Tak boleh main Jumaat contohnya. Dia tak boleh pergi. Ceret yang sangat diarrhea yang sangat teruk. Jadi tapi dia kata mungkin boleh baik ni, dia makan ubat ni. Sunat dia lewatkan sembahyang zuhur sehingga telah putus asa dah daripada Jumaat, sehingga orang habis sembahyang Jumaat dah dan habis waktu contohnya, atau pendek masa dah. Ni orang dah habis Jumaat dah, ni tak ada orang buat Jumaat lain, barulah dia boleh ataupun disunatkan untuk sembahyang zuhur. Maknanya sunat melewatkan zuhur. Sebab apa? Sebab boleh jadi kalau dia rasa uzur dia boleh jadi hilang, maka dia boleh pergi sembahyang masjid balik. Dia boleh pergi sembahyang Jumaat balik. Sebab tu disunatkan lewatkan. Kama qala sahibus safati Zubat, wa raka'atani farduha lil mu'mini kulli fahurrin zakari mustautini. 2 rakaat fardunya kepada orang mukmin yang mukallaf, yang merdeka, yang lelaki mustautin. Fi sihatin wa syatuha fi abliyah jama'atan bi arba'ina wahiyah. Yang sihat, zi sihatin, dan syarat Jumaat itu ialah dibuat pada binaan secara berjemaah dengan 40 orang. Okey. Syurutul Jumaah, syarat-syarat Jumaat. Sittatun, ada 6. Fa idza ikhtalla syartu minha, jika gugur satu syarat, lam tasihha 'ala al-mu'tamad, tidak sah Jumaat atas qaul mu'tamad. Boleh? Saya